Assalamualaikum, saya Zurada Ahmad, pensyarah Politeknik Port Dickson, mewakili rakan-rakan peneliti akan membentangkan hasil inovasi kami yang bertajuk Papan Partikel Endokam. Buat masa kini, peningkatan permintaan terhadap penggunaan bahan binaan berasaskan kayu telah memberikan pengaruh negatif terhadap kelestarian penggunaan sumber hutan. Penebangan pokok dan pembersihan hutan telah menyebabkan pelbagai masalah alam sekitar. Namun begitu, merujuk kepada kajian lepas, sisa pertanian mempunyai potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan ganti kepada kayu. Dalam pembuatan papan partikel, pelbagai sisa pertanian telah digunakan. Kita semua maklum bahawa getah merupakan tanaman penting di Malaysia dengan keluasan ladang melebihi 1 juta hektar dan juga kemampuan mengeluarkan lebih 120,000 tan biji getah setiap tahun. Endokap biji getah mengandungi bahan lignoselula yang dapat menggantikan kayu semula jadi. Namun begitu, endokap biji getah masih belum dimanfaatkan secara optimum dan dianggap sebagai sisa pertanian yang tiada nilai komersial. Manakala padi merupakan hasil pertanian yang penting di Malaysia dengan keluasan kawasan penanaman melebihi 200,000 hektar dan pengeluaran melebihi 1 juta tan metrik setahun. Sekam padi mengandungi unsur silika, mempunyai ciri penempatan haba, rintangan api dan rintangan lembapan yang baik. Namun begitu, sekam padi masih belum dimanfaatkan secara optimum. Oleh itu, sisa pertanian ini sering dilepaskan secara pembuangan dan pembakaran. Hal ini mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, objektif bagi inovasi ini adalah bagi menghasilkan papan partikel menggunakan endokap biji getah dan sekam padi. Dan yang kedua ialah mengenal pasti ciri fizikal papan fizikal endokap. Berikut adalah carta alir bagi proses penghasilan dan pengujian papan partikel endokap. Ini adalah kaedah penghasilan papan partikel endokap. Mula-mula, endokap biji getah dihancurkan dan kemudian akan dibersihkan dan seterusnya akan dikeringkan dan berikutnya adalah ia akan diayak dan seterusnya akan dikeringkan lagi di dalam ketuhar dan kemudian bahan adhesif akan ditimbang mengikut nisbah yang telah ditetapkan dan dicampurkan ke dalam bahan yang telah dikeringkan tadi. Kemudian ia akan dimasukkan ke dalam acuan dan dipadatkan dan kemudian akan dipadatkan seterusnya menggunakan kaedah mampatan panas dan akhir sekali akan dipotong mengikut saiz yang telah ditetapkan. Ini adalah nisbah bagi bahan-bahan yang digunakan iaitu endokap biji getah dan sekam padi. Jadi kita menggunakan 4 sampel di mana sampel pertama menggunakan 60% dan 40% dan yang kedua menggunakan 70% endokap dan 30% sekam padi. Sampel ketiga 90% endokap dan 10% sekam padi, manakala sampel keempat adalah 40% endokap dan 60% sekam padi. Manakala bagi nisbah bahan adhesif, ia adalah digunakan secara tetap bagi kesemua sampel tadi. Seterusnya, ujian dilakukan terhadap papan partikel endokap, di mana ujian yang pertama adalah ujian rintangan api. Keputusan ujian rintangan api mendapati sampel ketiga memenuhi syarat yang telah ditetapkan, iaitu ia mengambil masa sekurang-kurangnya 4 minit untuk membakarnya. Ujian yang kedua ialah ujian akustik, di mana didapati dalam ujian ini sampel kedua dan ketiga telah memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu aras bunyi berada di bawah 75 desibel. Ujian ketiga ialah ujian serapan air. Jadi dalam uji kaji ini didapati sampel ketiga dan keempat telah mematuhi syarat, iaitu penyerapan air kurang daripada 40%. Ujian yang terakhir yang dilakukan ialah ujian pembekakan ketebalan. Dalam uji kaji ini didapati sampel ketiga telah mematuhi syarat, iaitu nilai standard peratusan pembekakan ketebalan adalah kurang daripada 12%. Kesimpulan yang sesuai dibuat berdasarkan dapatan uji kaji ialah papan partikel endokap berpotensi untuk dihasilkan dan dikomersialkan. Namun begitu, beberapa ujian lain perlu dilaksanakan seperti ujian lenturan, ikatan dalaman pada kajian masa hadapan.
Seperti mana kegunaan papan partikel yang lain, papan partikel endokap juga dijangka sesuai untuk diaplikasikan di dalam industri pembinaan bangunan, perabot dan pembungkusan. Dengan memanfaatkan sisa pertanian seperti endokap biji getah dan sekam padi, dijangka ia dapat membantu mengurangkan kebergantungan industri papan partikel terhadap sumber hutan. Sehubungan itu, ia juga dapat mengurangkan pembakaran terbuka sisa pertanian yang sering dilakukan oleh pekebun kerana ia adalah kaedah pelupusan sisa yang termurah. Selain itu, penggunaan endokap biji getah dan sekam padi dijangka dapat memberikan sumber pendapatan sampingan kepada pekebun. Sekian, terima kasih.